السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان أكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpah dan rahmat kasih yang Allah. Kita semua pada pagi ini diizinkan oleh Allah untuk meneruskan lagi kuliah subuh kita, pengajian sirah menggunakan kitab Al-Bidayah Wan-Nihayah karangan Imam Ibn Kathir rahmatullah alaih, imam tidak asing lagi bagi kita semua, terutamanya dalam bidang sirah. Baik tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah kerana kita berada pada awal tahun, pada awal Muharram ini, tahun Hijrah, yang mana tahun ini adalah cukup istimewa, cukup penting bagi kita sebagai seorang Muslim, kerana ibadah kita, agama kita berdasarkan pada kalender ini. Puasa kita, raya kita, haji kita, korban kita, semuanya berdasarkan pada kalender hijrah. Maka apabila datang akhir tahun Masihi, awal tahun, kita akan kaji semula bagaimana prestasi kita pada tahun yang lalu, hal ehwal dunia kita. Kita akan audit semula akaun kita, akaun syarikat ke, akaun keluarga, akaun peribadi, supaya kita mengesan ada ketirisan, ada pembaziran, ada kesilapan. Begitulah hal ehwal agama kita. So, tentu lebih utama, lebih penting untuk kita audit semula bagaimana prestasi kita, bagaimana ibadah kita, infak kita, zakat kita, buat baik kita pada keluarga, pada ibu bapa, orang ramai. Kesemua ini kita nak kaji ya semula, supaya pada tahun baru ini kita ada keazaman yang baru untuk kita laksana apa yang kita belum capai pada tahun-tahun yang lepas. Begitulah Allah Azza wa Jal cipta manusia ini ada sifat bosan apabila kita buat satu ibadah yang sama pada setiap hari berulang kali, kita rasa bosan. Maka Allah Azza wa Jalla cipta sebahagian ibadah itu bersifat bermusim. Ada musim-musimnya, musim puasa, musim raya, ada musim haji, ada awal, ada akhir tahun, supaya manusia ini ada sifat untuk dia mencari-cari satu yang mana dia sukai, apakah ganjaran, fadilat. Ini untuk memberi semangat, memberi motivasi pada kita sebagai seorang manusia. Maka Allah Azza wa Jal cipta awal tahun daripada bulan yang baik, iaitu bulan Muharram, dan akhir tahun juga bulan yang baik, bulan Dhul Hijjah. Kedua-duanya diapit dua bulan yang istimewa, bulan yang baik. Pada itu Imam Ibn Kathir sini apabila dia menafsirkan dalam tafsirnya ayat pada surah Taubah ayat 36, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maksudnya, dan jangan kamu menzalimi di dalamnya diri kamu. Jangan menzalimi diri kamu, maksudnya dengan buat dosa di dalamnya, iaitu dalam bulan-bulan haram, antaranya bulan Muharram ini adalah salah satu pada bulan haram. Dan Imam Ibn Kathir bawa kata-kata daripada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, siapa buat amal soleh pada bulan haram ini, antaranya Muharram, maka pahala dia itu akan berlipat kali ganda. Berganda ni berapa? Mungkin 10, mungkin 100, mungkin 1000 dan seterusnya, wallahu alam. Tak dapat dipastikan berapa gandaan. Tapi ia tafsiran sahabat berdasarkan pada
ayat Al-Quran tadi. Karena Allah perintah jangan buat dosa, maksudnya bulan ini agung, bulan ini suci, bulan ini mulia, maka siapa yang buat amal soleh, amalan dia itu akan berganda. Begitu Allah cipta, awal tahun telah pun ada tawaran yang hebat. Seawal tahun ini, selepas daripada tawaran puasa Ashura yang lalu, maka kita ada keseluruhan Muharram itu adalah afdal berganda. Jadi siapa yang infak berganda, siapa yang buat baik pada ibu bapa berganda, siapa yang jamu makan berganda, dan seterusnya. Semua amal soleh akan berganda. Dan mudah-mudahan apabila kita mulakan tahun ini dengan sebaik-baik amalan, momentum itu akan berterusan. Dia bawa sampai ke tengah tahun, sampai ke akhir tahun. Kita ada bulan Zulhijjah, kita ada musim haji, puasa padanya, puasa hari Arafah, kita ada ibadah kurban. Di bulan Zulhijjah juga ditutup dengan baik. Mudah-mudahan insya-Allah permulaan kita, perakhiran kita, Allah kurniakan yang terbaik. Itu sikit peringatan untuk kita semua sempena dengan awal Muharram ini. Dan insya-Allah setiap kita telah mula berkira-kira apakah target kita untuk kita baiki pencapaian pada tahun yang lalu. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, pada kuliah yang lalu kita berhenti pada bab berkaitan dengan syubhat yang dibawa oleh sebahagian golongan terhadap peristiwa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam bin Katsir telah menjawab segala syubhat, segala kekeliruan tadi, segala sangkaan tadi. Dan hari ini insya-Allah kita nak masuk bab yang seterusnya, bab dampak dari berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di selepas baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, kewafatan itu memberi kesan yang cukup mendalam terhadap kaum muslimin, terutama di kalangan para sahabat. Mereka agak sukar untuk menerima peristiwa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini akan menceritakan kepada kita apa kesan yang berlaku selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Imam Ahmad rahmatullah alaih berkata, ini kisah diriwayatkan Imam Ahmad. Aisyah radhiyallahu anha diminta izin agar dibolehkan masuk, maka dia melemparkan untuk kami bantal tempat duduk, kemudian dia menurunkan hijab. Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh para tabi'in. Aisyah radhiyallahu anha selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mula mengajarkan ilmu dan beri fatwa, termasuklah terhadap lelaki pun. Cuma lelaki apabila datang nak menuntut ilmu dengannya, Aisyah ni dia ada sitar, dia ada tirai seperti ini, tirai untuk dia mengajar lelaki yang lain yang ajnabi di sebalik tirai. Lelaki tu ramai datang untuk belajar dengan dia, kecuali ialah anak-anak buah dia seperti Urwah bin Az-Zubair. Urwah ni bukan sahabat, dia tabi'in, tapi dia anak sahabat. Jadi Urwah ni anak saudara dia, anak menakan dia. Urwah dia ada akses yang mudah, dia direct, dan selalu dia belajar dengan Aisyah. Tapi yang selain itu, yang ramai mereka ini dia menuntut ilmu dengan Aisyah secara umum di sebalik tirai. Maka Aisyah radhiyallahu anha melemparkan untuk kami bantal tempat duduk. Ini adalah budaya orang Arab, mereka ada bantal untuk dia duduk. Bila kita ni bantal ni mungkin cushion-cushion yang kecil, sofa kita ada cushion-cushion yang kecil, tapi orang Arab mereka ada bantal yang agak besar, yang agak tinggi, yang kotak digunakan untuk dia bertinggik, untuk dia sandar siku ya. Sampai hari ini budaya itu masih ada. Jadi barangkali itulah makna bantal tadi, bukan bantal tidur, bantal katil itu jauh, tapi yang masuk bantal seperti mana cushion apa ni. Kemudian dia pun menurunkan hijab. Setelah itu sahabatku berbicara, menurunkan hijab, hijab dimaksudkan itulah sitar ataupun tirai. Dia turunkan tirai. Kalau menurunkan hijab bukan dimaksudkan adalah tudung,
menurunkan tudung tak? Ya, dia pakai tudung lah, tapi menurunkan tirai ni. Baik, wahai Ummul Mukminin, bagaimana pandangan anda? Aisyah radhiyallahu anha berkata padaku, berhentilah kerana engkau menyakiti saudaramu. Bila mereka ni pergi ramai, ada yang tanya apa pandangan anda. Jadi sesama kawan dia yang lain, mereka rasa segan, jadi dia pun tepuk, jangan tanya pandangan. Takuti cara dia bertanya itu agak kurang adab, kerana itu adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tidak kisah dia tak peduli, dia kata jangan menyakiti saudaramu. Mana dia kata biarlah, jangan halang, jangan tepuk dia. Baik, seterusnya mereka pun bertanya tentang haid. Jadi sebab itu kawan dia tu marah, jangan tanya pasal haid, sebab ni isteri Nabi SAW, dia perempuan pula. Tapi Aisyah tak peduli, tak ada masalah, tanya, boleh saja. Maka jawabnya adalah sebagaimana diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla mengenai perempuan yang datang haid. Kemudian dia melanjutkan lagi, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekapku dan memeluk kepalaku, sementara pemisah antara aku dan dirinya hanyalah sehelai kain, padahal aku sedang haid. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika dia haid, dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai satu gap yang jelas, melainkan dia memakai pakaian sahaja, mana baginda tak menjauhi dia. Dan Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan lagi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika melewati pintu rumahku, beliau pasti akan mengucapkan kata-kata yang manfaat untukku. Jadi Aisyah walaupun soalan itu tentang haid, tetapi apabila dia menceritakan bagaimana pendekatan dia ketika haid dengan Nabi SAW, maka dia menambahkan faedah dengan kisah dan cerita yang lain pula. Walaupun tidak secara khusus berkaitan dengan haid, tapi berkaitan dengan pendekatan ketika haid, bagaimana hubungan suami dan isteri ketika haid. Maka masuklah kisah lain, iaitu kisah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita dapat faedah bahawa seorang mufti apabila ditanya satu soalan, satu fatwa, dia boleh untuk tambah faedah tersebut selain daripada apa yang ditanya bagi dia. Jika dianggap adanya faedah tambahan, dia boleh tambah. Tak hanya terhad pada satu isu sahaja, mana skop tu dia boleh luaskan. Jadi dia pun cerita Nabi SAW biasa bila lalu rumahnya, iaitu rumah dia dan Nabi SAW lah, rumah bersama. Kerana setiap pada isteri ada rumah dia yang tersendiri, setiap seorang tu. Jadi bila Nabi lalu, mana dia lalu datang pada rumah lain, bukan adalah waktu ataupun giliran Aisyah. Nabi sekadar lalu, kerana rumah tu memang semuanya bersebelahan saja, semuanya jiran. Nabi kadang dia akan lalu antara rumah-rumah isteri dia. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan lagi, suatu hari Nabi SAW melewati rumahku namun tidak mengatakan apa pun. Mana agak pelik, satu hari Nabi lalu tapi Nabi tak tegur, dia tak cakap. Biasanya dia lalu dia akan tegur Aisyah radhiyallahu anha, tapi satu hari tidak. Kemudian bila lewat kembali dan tidak mengatakan apa pun. Kemudian dia lalu lagi sekali. Mana kalau sekali Aisyah rasa mungkin Nabi dia ada urusan, Nabi lupa ke itu dan ini. Tapi kali kedua dia lalu, perkara yang sama, benda yang sama, sehinggalah 3 kali, sampai 3 kali. Jadi Aisyah rasa pelik. Maka aku kata kepada pembantuku, letakkanlah bantal tempat dudukku di depan pintu. Kemudian aku mengikat kepalaku dengan kain. Tak lama kemudian beliau pun lewat. Nabi SAW berkata, wahai Aisyah, ada apa denganmu? Tuan Aisyah minta pembantu dia letak bantal dekat depan pintu, sebagai tanda lah, dia mana dia nak menarik perhatian Nabi SAW, dan dia berjaya. Mana Aisyah ni dia ada pembantu. Baik, Nabi SAW ada pembantu, Aisyah pun ada pembantu. Tapi pembantu ini tidak membawa maksud bahawa mereka ini hidup dalam keadaan yang mewah, ada pembantu. Pembantu mesti difahami pada zaman itu,
konteks pada zaman itu tak sama dengan zaman kita. Zaman kita kalau ada pembantu ni, dia kata kaya lah. Orang yang ada pembantu dia kaya. Tapi zaman itu yang ada pembantu, dia tak semestinya kaya. Kerana hampir semua orang ada pembantu. Dan kadang-kadang pembantu itu mereka dapat daripada warisan, dan kadang mereka dapat daripada sebab itu dan ini, daripada peperangan dan sebagainya. Dan pembantu pada zaman itu sangat diperlukan. Ia dah jadi satu keperluan bagi semua orang. Lepas tu kita lihat hadis seperti ini, Aisyah ada pembantu. Zaman kita buka paip, air keluar terus. Zaman dulu air kena piangkut daripada telaga, bawa sini, kena simpan air. Jadi sangat diperlukan pembantu kena ada bawa air. Untuk makanan pun, kita roti kita beli dah siap kat kedai. Zaman dahulu roti kena ayak dulu, ayak tepung, buat bakar, baru siap roti. Tak sama seperti zaman moden kita hari ini. Maka ia dikira satu keperluan, bukan satu kemewahan. Tapi mesti dibaca hadis keseluruhannya. Walaupun Nabi SAW ini pembantu, tapi baginda seperti kata Aisyah dalam hadis-hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi dalam Syama'ilnya, banyak kita akan jumpa hadis himpunan kehidupan Nabi SAW. Sehingga kata Aisyah, kami pernah makan dalam sebulan hanya tamar dan air kosong, hanya kurma dan air kosong saja sebulan, sepanjang sebulan. Kita sebulan juga, tapi bulan Ramadan je lah. Itu cuma sekadar buka puasa, lepas tu macam-macam lah. Ini makan itu sahaja, tak ada lepas tamar tu, tak ada roti, daging dia tak ada sebulan. Jadi ia mesti dibaca secara kelompok, secara terkumpul, atau masalah panggil kolektif. Secara kolektif terkumpul, cara berkelompok, baru kita dapat gambaran. Di setiap zaman ada dia punya konteks dia, setiap zaman. Macam zaman kita hari ini, kereta ni keperluan kereta. Hampir semua orang ada kereta. Tapi kalau 50 tahun lalu, siapa ada kereta, kaya lah. Nak jumpa orang ada kereta susah. Orang kaya saja naik kereta. Tapi zaman moden kita ni, semua orang naik kereta. Benda tu biasa. Contohnya kan, lari dalam 50 tahun begitu saja. Budaya, adat tu dah berlainan. Begitu juga zaman dulu. Kalau zaman-zaman dulu, kita lihat orang Turki ke, mereka duduk kawasan sejuk, jadi dia pakai bulu tu biasa, bulu serigala biasa. Orang bukan orang kaya, orang biasa saja pakai bulu-bulu serigala, pakai kasut buat daripada kulit. Tapi zaman moden ini, siapa pakai kasut buat daripada kulit, jahitan tangan, kaya sebab orang biasa pakai selipar saja, ataupun pakai kasut pun kasut PVC yang bukan kulit yang asli, ataupun kalau kulit pun kulit yang kilang buat, bukan jahitan tangan. Kaya lah. Tapi zaman dulu semua orang pakai macam tu. Benda tu biasa saja, banyak di pasaran tu, sangat banyak. Zaman sekarang susah kita nak jumpa. Tu begitulah kita fahami bila kita baca Aisyah ada pembantu. Maka pembantu itu ya biasa pada zaman tersebut, hampir semua orang ada. Jadi Aisyah berjaya menarik perhatian Nabi SAW. Nabi pun masuk. Nabi tanya, khabar Aisyah, ada apa dengan kamu? Jadi dia berjaya menarik perhatian Nabi SAW. Bila aku menjawab, aku merasa sakit kepala. Nabi SAW berkata, namun kepala kulah yang lebih sakit. So baginda pun sebut, kenapa dia ni dah 3 kali lalu dia tak berhenti, tak singgah, sebab dia sakit kepala. So sakit kepala Nabi SAW tu sangat kuat, sehingga Aisyah kata, aku sakit kepala. Nabi kata, sakit kepala aku lebih kuat, lebih dahsyat. Jadi baginda ni dia jarang-jarang sakit. Susah kita nak jumpa hadis-hadis dia sakit. Tapi ada sakit-sakitnya yang ringan, kecuali yang akhir hayat dia ni. Ada hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW solat sambil dia batuk. Itu ada, solat sambil dia batuk. Kemudian Abu Bakar akan menjadi mubaligh ataupun penyampai, macam amalan hari ini di Mekah Madinah.
Bilal dia akan sambung apa yang dibaca oleh imam, takbir lah, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar juga. Amalan tu datang pada hadis ni. Bila Nabi SAW dia agak sakit, dia batuk, maka Abu Bakar takbir dengan kuat supaya orang lain boleh dengar. Itu asas amalan. Tapi ia sekadar sekadar satu amalan turun-temurun saja di Mekah Madinah. Zaman moden kita dah ada mic dah. Itu tak ada keperluan untuk Bilal itu nak ulang dengan suara kuat. Dah ada mic. Kecuali kalau kata tak apa dengar, ataupun imam tu mungkin slow, perlahan suara dia, jadi Bilal belakang dia boleh kuatkan bacaan dia. Itu antara riwayat yang menyebut baginda Salam sakit. Tapi sakit dia tu sangat jarang, sakit yang ringan saja. Sehinggalah riwayat pada akhir hayat dia baru sakit yang kuat. Tu bila Nabi SAW dia ini sebut dia sakit kepala, maknanya memang betul-betul kuat. Dan baginda bukan seorang yang suka mengadu. Bukan kebiasaan dia mengadu dia sakit, dia penat, dia letih. Bukan kebiasaan dia. Jadi dia seorang yang cukup kuat, cukup fit. Tapi Allah Azza wa Jalla uji juga sebagai manusia biasa. Cuma ni kita kena ingat, dalam kita ni sihat kan, kita makan itu dan ini, kita ada rawatan itu ini kan. Akhirnya Nabi SAW pun sakit. Kita pun ingat akhirnya kita pun akan sakit juga. So baginda menyebut dia sakit kepala. Kemudian dia pun pergi, dan tak lama kemudian beliau dibawa pulang dalam keadaan diikat dengan kain. Kemudian beliau mengirim utusan dan berkata pada para isterinya. Mana tak lama lepas tu, lepas pada peristiwa itu, kata Aisyah, Nabi SAW dia datang dengan diikat dengan kain. Maknanya ikat kepala. So orang yang sakit kepala biasanya dia akan ikat kepala dia. Ikat kepala ni mungkin taklah ia sebagai satu rawatan yang jelas, yang pasti untuk jangka masa panjang, tapi mungkin untuk tahan sakit. Sakit kepala, kalau kita ikat kepala, ia taklah baik sakit kepala tu, tapi dia tahan sikit, hilanglah sikit rasa sakit tersebut. So, itu kebiasaan. Kerana Nabi SAW barangkali begitu, kepalanya diikat dengan kain. Dan dia mengirim utusan pada para isteri, aku sedang sakit keras dan tidak dapat lagi berkeliling ke rumah-rumah kalian, maka izinkanlah aku agar dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi SAW minta izin pada isteri-isterinya, kerana setiap isteri itu ada hak. Baginda ada tanggungjawab, ada kewajipan terhadap semua isterinya. Baginda minta izin supaya dia ini dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini adalah satu fadilat Aisyah. Aisyah terpilih antara ramai itu, dia terpilih untuk Nabi SAW tinggal di rumahnya pada akhir hayat. Jadi baginda boleh pilih pilihan-pilihan lain, isteri yang lain, atau mungkin dia boleh pilih anak dia Fatimah. Kalau Nabi minta anak dia Fatimah, maka tak ada siapa akan tolak. Ali pun tak akan tolak, Fatimah sudah tentulah. Tapi tidak, Nabi tak pilih. Nabi memilih Aisyah. Maka bila dipilih, itu fadilat Aisyah. Walaupun Aisyah ada juga apa kontroversi dia, sifat cemburu dia yang kuat, tapi akhirnya dia terpilih. Itu Nabi SAW menyebut dalam hadis-hadis lain, dalam Sahih Muslim ada baginda sebut, Aisyah tu zaujati fil jannah. Maksud Aisyah adalah isteriku di dalam syurga. Jadi Aisyah adalah salah seorang juga yang dijamin syurga. Bahkan isteri Nabi SAW di syurga nanti. Cuma dia tak masuk dalam yang 10 orang yang dijamin syurga. Kadang-kadang kita duk ingat yang jamin syurga 10 orang tu, kita duk hafal 10 orang. Dia ada lagi yang lain, tapi secara asing, terpisah. Baginda menyebut setiap orang. Khadijah pun begitu. Dia dijanjikan mahligai di dalam syurga. Mana dia masuk syurga lah. Takkan ada rumah dalam syurga tapi tak masuk, duduk tempat lain. Mana mesti masuk lah secara tak langsung. Secara tak langsung mana dia dijamin syurga bila dijanjikan rumah baginya dalam syurga. Jadi Aisyah pun begitu. Ini fadilat Aisyah. Kalau kita dapati riwayat-riwayat
kisah yang sebut Nabi SAW wafat di rumah Fatimah, riwayat yang tak sahih. Yang sahih yang ni, dalam Sahih Bukhari pun Nabi SAW wafat di rumah Aisyah. Yang sahih yang ni, Aisyah yang terpilih. Adapun Fatimah duduk di belakangnya saja. Memang jiran kat belakang saja. Kalau kita ziarah Masjid Nabawi hari ni, kita akan dapati ada makam Nabi SAW tu 2 biji rumah. Kalau yang bahagian depan tu rumah Nabi SAW dengan Aisyah, bahagian belakang rumah Fatimah. Dia masuk sekali rumah Fatimah, dia pagarkan. Sebab rumah Nabi tu kecil saja, jadi masuk sekali rumah Fatimah, jadi besarlah makam tersebut. 2 biji rumah. Jadi Fatimah kat belakang saja, tak jauh lah. Fatimah boleh datang ziarah dengan mudah. Tapi riwayat-riwayat ini kadang ia adalah pengaruh daripada Syiah. Pengaruh pada Syiah, dia nak angkat keluarga Ali dan juga Fatimah radhiyallahu anha. Mereka nak angkat, dia pun bawa lah riwayat-riwayat ni. Nabi wafat kat rumah Fatimah, tapi tidak di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sakit, dia tidak lupa segala kewajipan dia sebagai seorang suami, walaupun dia sakit. Lagi tak, dia dah ada uzur. Kalau kita lihat kan, uzur dia dah sakit, jadi dia sakit, orang pun tak peduli sangat dia nak duduk rumah siapa pun, tapi dia tetap memenuhi kewajipan, minta izin dulu. Sebagai suami, kalau kata kita itu ada uzur, kita kena juga minta izin. Walaupun ada uzur, jangan automatik saja, faham-faham sendirilah. Jangan. So dalam rumah tangga ini, urusan suami isteri kena nyata, kena jelas. Segala kewajipan itu, terutama yang wajib lah. Yang wajib mesti nyata, mesti jelas. Kalau ia wajib, mana kita nak ada uzur, maka sebut dengan nyata, dengan jelas, minta izin dan sebagainya. Jangan faham-faham sendiri. Bila faham-faham sendirilah, itu lama-lama ia meletup. Mungkin setahun okey lah, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun meletup. 10 tahun meletup tu, meletup tahun pertama punya. Semua dah ada rekod. Kadang rekod dalam buku, dalam kertas, kadang-kadang rekod dalam kepala saja. Semua tu akan keluar. So jangan kita bertangguh, jangan kita biar ia samar-samar, pasti ia nyata, jelas. So begitulah Nabi SAW menunjukkan contoh kepada kita semua. Sebab itu isterinya 9. Kita ni kadang, kenapa isteri 1 saja? Kadang-kadang isteri 1, sebab itulah yang sesuai bagi kita. Itulah yang selayaknya bagi kita. Beza Nabi SAW, tengok walaupun isteri dia 9, tapi lihat bagaimana dia berinteraksi dengan isteri dia. Maka layaklah bagi dia. Isteri dia 9, tapi pada akhir 10 malam akhir Ramadan dia boleh pergi iktikaf. Kita isteri 1 saja, tapi nak pergi iktikaf, takut lagi isteri marah, tinggal isteri kat rumah. 1 saja isteri, bukan 9 pun. Jadi dia kawal isteri dia. Kita isteri kawal kita. Tu patut seorang sajalah. Sesuailah dengan setiap orang tu. Kadang Allah bagi pada setiap orang apa yang layak bagi dia. Seperti musim pilihan raya ni pun, dalam musim pilihan raya kadang Allah bagi orang yang layak itu, dia patut dapat kuasa, baru Allah bagi. Kadang kita ni duk minta jawatan, orang tak mau bagi jawatan, tak mau bagi kuasa, sebab memang kita tak layak. Jadi orang yang layak, dia tak minta-minta, tetapi Allah bagi. Allah bagi pada dia. Maka itulah sepatutnya. Jangan terlalu bercita-cita untuk mendapatkan tanggungjawab. Jangan cita-cita, tapi kalau Allah bagi, maka ambillah amanah tersebut. Kalau Allah tak bagi, jangan ada cita-cita, ada keinginan ke arah tersebut. So, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pendekatannya kepada para isteri dia. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha lagi, sejak pada itu akulah yang merawatnya. Aisyah lah yang jaga Nabi SAW sampai akhir hayat dia. Padahal aku tak pernah lakukan pada seorang pun. Padahal sebelum tu dia tak pernah jaga orang sakit begitu. Itu pengalaman dia yang pertama, menjaga orang sakit. Baik, ketika mana kepala berada di atas pundakku, tiba-tiba kepala miring ke arah kepalaku. Mana di bahu Aisyah radhiyallahu anha.
di pangkuannya. Tiba-tiba Nabi SAW kepalanya miring ke arah kepala aku. Mana baginda dia berpusing, dia barangkali nak sesuatu. Aku mengira beliau ingin bersandar di kepalaku, maka keluarlah dari mulut beliau setitik ludah dingin yang mengenai leherku dan buat aku menggigil. Nabi SAW ketika dia sakit, maka keluar air liurnya. Ini biasalah orang yang sakit, fitrah, kadang-kadang dia suka mengawal air liurnya, ataupun mungkin dia dalam keadaan mengantuk, tidur. Keluar air liurnya pada leher Aisyah radhiyallahu anha. Dia buat aku menggigil. Memberi kesan pada Aisyah. Kita bila membaca hadis seperti ini, mesti kita memahaminya pada konteks Nabi SAW sebagai Rasul. So Rasul air liurnya tak sama seperti mana manusia biasa. Jangan sama, konteks tu berlainan antara Rasul dan juga manusia biasa. Di Rasul kita SAW air liurnya itu air liurnya suci, ya ada fadilat, ada kelebihan, tak sama seperti kita. Itu baginda dia datangi oleh para sahabat untuk dia tahnik anak-anak mereka. Nabi dia akan kunyah kurma bagi bayi makan. Kerana air liurnya ada keberkatan, ada barakah. Tak sama dengan kita. Adapun air liur kita tak, jauh sekali. Jangan samakan. Waktu Aisyah dia cerita, mana dia cerita itu dengan penuh kebanggaan. Dia rasa bangga, dia rasa gembira, seronok mendapat kesan air liur Nabi SAW pada lehernya. Tapi kalau kita tak, kita kalau boleh lagi larilah, marahlah orang kalau air liur kena kat kita. Tapi sebagai ajaran sesat, kadang mereka menyamakan diri mereka dengan Nabi SAW. Ajaran-ajaran sesat ni. Ayah pin kan. Ayah pin bukan saja itu basuhan kaki pun. Ayah pin basuh kaki, air kaki bagi pengikut dia minum. Mana itu lagi keji kan. Air liur pun juga begitulah. Bukan kita sama. Dalam video kat YouTube kan, kalau tuan-tuan puan rajin cari video YouTube, air ludahan guru. Ada penceramah pun, ustaz penceramah, dia kata guru dia ludah masuk dalam mulut dia punya pengikut. Mana secara direct, ludah asing boleh tahan lagi kan, ni ludah pui terus masuk dalam mulut kawan tu. Dia kata kenapa kawan tu pun telan, sebab guru dia tu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan Nabi, dia pun nak juga macam Nabi. So dia ludah masuk dalam mulut pengikut dia. Ini jauh sekali, jauh, bahkan membuka pintu-pintu pada masalah-masalah yang baru. Tapi bila kita baca hadis seperti ini, ya perkhususan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka aku yakin bahawa beliau dalam keadaan yang pingsan, maka aku tutupi diri beliau dengan kain. Mana Nabi SAW mungkin dia pingsan ataupun mungkin dia tidur. Maka Aisyah tutup dengan kain. Tak lama kemudian datanglah Umar dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini dua sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang masyhur. Umar sangat masyhur, Al-Mughirah ini juga ia masyhur. Dia adalah sahabat daripada Taif. Keduanya minta izin agar dapat masuk dan aku mengizin keduanya setelah hijab aku turunkan. Seketika Umar memandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, alangkah beratnya satu yang dideritai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia pun berdiri. Jadi tengok apa yang Nabi ditimpa ke atasnya, dia rasa alangkah berat. Mana orang yang tengok pun tahu baginda sallallahu alaihi wasallam ni sakit yang kuat. Jadi Nabi dia juga diberi seperti mana manusia biasa, dia juga ada sakaratul maut. Dia sakit dan dia ada sakaratul maut. Ini seperti manusia biasa. So Allah tak beri pengecualian dalam kes ini. Tak kala keduanya mendekati Nabi SAW, Al-Mughirah berkata, wahai Umar, sungguhnya Nabi SAW telah wafat. Al-Mughirah bin Syu'bah ini dia tengok Nabi, dia kata Nabi wafat. Mana dia sangka Nabi SAW wafat, belum lagi wafat, dia sangka saja Nabi SAW wafat. Baik,
Umar menjawab, engkau bohong, bahkan engkau adalah orang yang cepat termakan fitnah. Umar marah tu. Jadi Umar yang paling kuat, yang menentang siapa yang menganggap Nabi SAW wafat. Dan sebab Nabi SAW tidak akan mati hingga Allah membinasakan habis seluruh orang munafik. Jadi Umar radhiyallahu an, dia ni salah sangka. Dia kata Nabi dia takkan wafat sampailah orang munafik hapuskan. Jadi selagi mana ada orang munafik, selagi tu Nabi dia takkan wafat. Jadi Umar dia mengucap perkataan ini dalam keadaan emosi. Mana tak dibina dengan dalil yang jelas. Jadi kita tak boleh untuk nyata dengan jelas Nabi SAW ni dia takkan wafat selagi orang munafik tidak dihapuskan. Kerana orang munafik ni sampailah hari kiamat lah akan ada. Mustahil orang munafik ni terhapus, mustahil. Sampai hari kiamat mesti ada. Jadi takkan Nabi ni akan hidup sampai hari kiamat. Jadi Umar mungkin dia ini beremosi ketika itu, sekadar emosi, bukan dia nak kata dengan tepat. Jadi kita apabila mengambil suatu perkataan, mesti juga kita kena adil. Jangan kita kerat nyataan orang, sebahagian kepala dia saja, ekornya, tengahnya saja, lepas tu kita dakwa seorang. Atau kita ambil kenyataan orang itu di luar daripada konteks dia. Orang tengah marah mungkin emosi, keluar beberapa perkataan kita ambil. Jadi kita tak berlaku adil lah. Kerana sahabat pun mereka juga diuji begitu, walaupun sahabat besar. Cuma zaman Umar tu dia tak ada media sosial, tak ada. Dia tak ada rakaman lah macam ni kan. Kalau rakaman ada, maka orang akan potong-potong keluarkan. Jadi media sosial pada hari ini dia senjata, serampang dua mata. Dia boleh jadi baik, boleh jadi juga buruk. Buruk apabila mudah untuk kita fitnah. Walaupun kadang benda tu betul, tapi bagilah keuzuran, berlaku adil lah pada seorang. Kadang dia terlepas cakap. Mana lidah Arab panggil sabqul lisan. Mana lisan dia itu mendahului. Itu secara literal kita kena terjemah sabqul lisan. Mana lidah yang mendahului. Lidah itu lagi laju daripada yang sepatutnya. Cuma kita kena hati-hatilah, berhati-hati nak bercakap satu suami isteri kan. Antara suami isteri jangan terlepas cakap. Jadi apa yang suami isteri kadang bercakap, benda itu sesama dia saja. Tapi kalau dapat kat kita, maka dia jadi lain. Bahasa sesama suami isteri tak sama bahasa dengan orang yang luar. Jadi kita jangan terlalu cepat menghukum. Jadi bila kita baca riwayat ni, Umar cakap begitu, jangan hukum Umar. Ini kalau orang Syiah suka ada sahabat tergelincir sikit, dia akan ambil, dia akan potong kat situ, dia akan canang, dia war-warkan. Jadi kita kalau tak suka pun pada orang, maka kena berlaku adil juga, walaupun pada musuh kita, orang kafir ke, musuh ke, berlaku adil. Kadang orang kafir dia hina agama kita, dia hina tersebut kadang pada konteks dia. Konteks dia. Dia kata kalau begitu begini, kalau bagi orang Islam matilah kita. Kadang mati itu bukan maksud orang Islam akan bunuh dia. Mati itu maksudnya dia akan rugi, dia tak boleh buat benda yang haram. Itu maksud mati. Jadi kita kena adil, walaupun pada orang kafir. Apatah lagi pada sahabat, patut ada sangkaan yang baiklah, husnuzan pada sahabat. Jadi Umar radhiyallahu anhu dia tersilap lah. Dalam masalah ni kita tak justify dia, kita kata dia tersilap. Ya, satu uzur kepada dia lah. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan lagi, setelah itu datanglah Abu Bakar dan mengangkat hijab sambil memandang ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar datang, lepas Umar datang, Abu Bakar yang datang untuk ziarah. Abu Bakar datang, dia pun angkat hijab. Maksud hijab itu inilah sitar ataupun tirai, dia angkat tirai. Mana Aisyah tadi dia ada tirai, bila orang lain datang dia akan turunkan tirai, dia duduk di sebalik tirai. Abu Bakar ayah dia, Abu Bakar dia selak sajalah tirai, tanpa Aisyah sendiri yang menyelaknya. Sebab dia adalah bapa pada Aisyah.
Dan dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an, dia pun ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini memang ia adalah ucapan untuk kematian. Untuk kematian itu di kalangan umat Islam. Tapi kalau bukan Islam pun juga boleh, tidak ada masalah pada bukan Islam. Kerana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini maksudnya kita milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Jadi ucapan tu tak salah kepada orang bukan Islam pun. Sebab kita beritahu kepada orang bukan Islam, kita semua milik Allah. Muslim ke, bukan Islam ke, semuanya milik Allah dan semua akan kembali pada Allah juga. Tak ada orang kafir kembali tempat lain, tak. Semua akan kembali pada Allah juga. Jadi ucapan ni boleh terhadap orang bukan Islam, berbanding dengan kita diucap RIP, rest in peace, mati, atau kita kata rehatlah dalam keadaan yang aman. Kita tak boleh kata dia rehat aman. Bila dia mati, dia kena azab kubur, dia akan kena soal jawab kubur. Takkan dia boleh aman, relax saja. Kita pun tak relax. Kita hak Muslim pun tak boleh nak relax dalam kubur. Hak kafir boleh relax pula. Mana tak kena lah ucapan tersebut. Jadi rest in peace ni jangan kita amal, jangan kita guna pada orang bukan Islam ni. Kita boleh gunalah yang lain. Innalillah ni okey, tak ada masalah. Atau kita kata takziah pada dia, cukuplah. Bersabar dan sebagainya pada keluarga dia. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah wafat. Abu Bakar juga dia yakin Nabi SAW telah wafat. Jadi sekarang ni bukan sangkaan dah. Tadi mereka ini berbeza-beza pandangan antara Abu Bakar dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah kata Nabi SAW wafat. Kemudian Umar kata Nabi tak wafat. Abu Bakar datang, Abu Bakar confirm Nabi betul-betul wafat. Jadi sekarang ni pastilah, nyata jelas Nabi SAW telah pun wafat. Kemudian dia pun mendekati kepala Nabi SAW dan lalu mencium keningnya. Jadi dia cium di kening Nabi SAW, di dahinya. So ini memang budaya Arab, cium di dahi. Cium di dahi. Kalau cium di tangan itu jarang. Orang Arab mereka jarang cium tangan. Ada tetapi bukan budaya. Dia cium dahi, cium kepala, ataupun dia cium bahu. Ini kawasan-kawasan yang adat mereka cium. Tuan-tuan tengok kan, untuk mereka melantik ketika mana pelantikan raja dia, untuk Raja Saudi kan. Jadi ketua-ketua kabilah tu ataupun pembesar dia akan datang cium di bahu. Cium di bahu. Bila cium di bahu ni, maka tanda dia itu bai'ah. Tanda dia tu tak setia, dia terima sebagai raja. Dia tak cium tangan. Jadi cium tangan ni mungkin anak-anak, kanak-kanak kan, anak dia sendiri dan sebagainya. Itu budaya orang Arab. Tu bila meninggal pun dia akan cium di keningnya, cium di kepala. Jadi boleh, tak ada masalah untuk cium mayat, boleh, jenazah tak ada masalah. Kemudian dia berkata, aduhai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menciumnya keningnya lagi sambil berkata, aduhai pilihan Allah. Kemudian dia kembali mengangkat kepalanya serta mencium keningnya sambil berkata, aduhai kekasih Allah. Rasulullah SAW telah wafat. Maksudnya bila dia cium di dahi itu, dia dapat kenal pasti. Bila dekat dengan muka, kita tahu bernafas atau tidak, masih hidup atau tidak. Tu 3 kali. 3 kali dia cium dahi Nabi SAW, dia yakin Nabi wafat. Kerana kita tahu mayat macam mana, orang yang mati macam mana, banding orang hidup, orang yang tidur lain. Dia dapat kenal pasti. Maka dia pun yakin Nabi SAW telah wafat. Kemudian dia keluar menuju masjid sementara Umar sedang berpidato dan berbicara di hadapan manusia. Sungguhnya Nabi SAW tidak mati hingga Allah membinasakan orang munafik. Jadi Umar radhiyallahu anhu ini dia silap. Dia tergelincir, dia berpidato lagi pada orang. Bukan saja dia anggap benda tu bagi diri dia, tapi dia menyebarkan juga pada orang ramai.
Dia pidato cerita pada orang. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengangkat suara sambil memuji Allah Azza wa Jalla dan membuka perbicaraan dengan membacakan ayat. Jadi Abu Bakar pun dia hentikan Umar, kerana Abu Bakar tahu Umar tersilap. Dia hentikan dia pun baca daripada surah Az-Zumar ayat 30. Maksudnya sungguhnya kamu akan mati dan sungguhnya mereka akan mati pula. Di ayat ni hujah bagi Abu Bakar bahawa Nabi SAW dia memang akan wafat, dan juga yang selain dia pun akan wafat. Mana semua orang akan wafat, termasuk Nabi SAW. So baginda dia sakit, dia melalui sakaratul maut, dan dia juga wafat seperti manusia biasa. Perkhususan baginda SAW ni pada kes-kes tertentu sahaja, dan ia mesti dengan dalil. Tidak boleh sewenangnya kita dakwah. Kalau selain tu dia manusia. Sebab ada sebahagian golongan kadang mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sekadar rasul. Mereka meletak padanya sifat-sifat yang mana ia sifat-sifat yang berlebihan. Contohnya macam Al-Arqam, antara sebab fatwa yang dikeluarkan terhadap Al-Arqam ia sesat kerana dia dakwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke majlis dia. Setiap kali majlis-majlis dia Nabi datang. Tapi Nabi datang itu secara rohnya datang. Jasadnya tak datanglah, rohnya datang. So ni kita dakwaan-dakwaan ini bahaya. Nabi boleh balik semula ke dunia. Ya seperti ini, seolah Nabi masih hidup. Balik ke dunia ini. Dia kata tidak, dia seperti manusia biasa. Kecuali ada perkhususan untuk dia. Dalam mimpi ya, ruhnya ada dalam mimpi. Itu ya. Sebab kita mimpi orang lain pun boleh. Mimpi mak kita dah meninggal lah, tapi jumpa dalam mimpi. Boleh. So, Nabi pun begitu, dah meninggal, boleh jumpa dalam mimpi. Tapi nak kata dia datang surau kita hari ni, so jauh sekali lah. Jadi Abu Bakar hujah dengan ayat ini, Nabi SAW telah pun wafat, dan dia juga manusia lain juga akan wafat sepertinya. Sama kita manusia. Baik, kadang terjemahan-terjemahan seperti mati, dia terjemah mati. Kita kalau boleh setengah perkataan itu, jika ia lebih beradab, maka pilihlah perkataan tersebut. Sebab mati ni dalam bahasa Melayu ni ada banyak. Ada mati, ada meninggal dunia, ada wafat, ada juga mampus. Mampus pun ada, mati juga mampus. Itu semua ni kataan yang bermakna sama saja, tetapi ya dituju pada golongan yang berlainan. Kalau macam kita ni mati meninggal dunia lah. Tapi kalau Nabi SAW wafat, tu memang ditujukan kepada dia wafat perkataan. Kalau ada perkataan tu, kita pakai perkataan tu. Sebab apa? Nak mengelak pada fitnah. Takut orang kata kita tak hormat Nabi SAW. Jadi kita kena ada penghormatan pada dia, walaupun benda tu subjektif. Bahasa ni subjektif. Ada setengah orang anggap benda tu biasa, ada orang anggap benda tu ia kurang hormat. Setengah orang anggap. Macam kita di Malaysia ni pun, di kampung lain, di bandar lain, bahasa lain-lain. Kalau di kampung saya, kampung kat utara sana, ayah panggil ke anak sendiri jantan betina. Kalau orang tanya kan, orang kampung tanya, anak berapa dah? Kadang orang tanya khabar kan, berapa orang dah anak? Saya anak betina 3 orang, anak jantan 1 orang. Ayah sendiri bahasa kat anak dia betina, dan dia tak marah pun kat anak dia, bukan gaduh dengan anak ke apa. Itu memang bahasa harian. Memang semua orang cakap macam tu. Tapi kalau pergi ke bandar ni, anak betina maknanya penghinaan lah. Betina ni penghinaan. Kalau isteri kan diganggu oleh wanita lain, suami dia diganggu wanita lain, dia akan panggil betina kat wanita tersebut. Kalau perampas panggil betina. Kadang dia panggil penyondol, tuju pada haiwan. Betina kan macam haiwan. Satu penghinaan betina ni. Tapi tak di kampung, bukan penghinaan. Jadi kita tengok, kalau benda tu boleh timbul fitnah, jangan pakai istilah tu. Tinggalkan.
Kalau guna perempuan pun, orang kampung pun boleh faham perempuan. Gunalah perempuan. Anak perempuan 3 orang. Tu begitulah kita kadang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita guna wafat lah. Baginda wafat. Kita tak kata baginda mati. Walaupun maknanya sama, baginda wafat. Baik. Juga Abu Bakar radhiyallahu anhu baca daripada surah Ali Imran ayat 144. Maksudnya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Adakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat pada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan pada orang-orang yang bersyukur. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu baca ayat yang lain pula. Ini fadilah Abu Bakar. Dia boleh spontan mengeluarkan satu dalil. Dalam keadaan yang semua orang beremosi, semua orang sedih, tapi dia boleh keluar dengan spontan dalil yang bersesuaian. Sehingga Umar pun tak dapat. So ini fadilah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam ayat itu disebut Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. So, Nabi kita SAW dia adalah rasul, mana tak lebih daripada rasul. Ya, kita tak boleh angkat dia lebih daripada rasul, kita tak boleh turunkan dia seperti manusia biasa. Dia kena duduk di tengah-tengah sebagai rasul. Tu angkat sangat tak boleh, turunkan sangat pun tak boleh juga. Dia adalah rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Mana rasul sebelum ni dah berlalu, dan semua rasul ini wafat kecuali lah Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dia diangkat dan kemudian dia akan wafat. Mana wafat tetap wafat, cuma dia diangkat saja. So Allah sebut rasul-rasul dah terdahulu, begitulah sifat rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa, dan adakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Maknanya murtad, patah balik ke belakang, patah balik semula, murtad. Takkanlah Nabi bila dia wafat kamu akan murtad. Jadi bila dia hidup kamu ikut dia, bila dia wafat kamu tinggal. Tidak. Dan barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatang mudarat kepada Allah sedikit pun. Siapa pun murtad, Allah tak terkesan. Allah tak ada keperluan seorang itu dia beriman atau tidak. Kalau semua orang ni kufur, Allah tak terkesan sedikit pun. Mana yang rugi adalah dia tu sendiri. Dan Allah akan beri balasan pada orang-orang yang bersyukur. Mana siapa yang kekal iman dia walaupun Nabi dah wafat, maka dia dikira bersyukur. Allah akan bagi ganjaran yang besar untuk mereka. Jadi ayat ini adalah tuntutan untuk sabar menghadapi kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu a'lam. Cukup sekadar itu kita berhenti dahulu kaitan dengan hujjah Abu Bakar, 2 ayat tadi. Izinkan Allah, insya-Allah kita akan meneruskan lagi pada kuliah yang akan datang. Baik, kita tunggu dahulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.